Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat bersama-sama dengan saya dalam program Social Chatters, #09educators, dan bersama-sama kita pada hari ini adalah satu yang cukup terkenal, seorang guru besar yang cukup terkenal, iaitu Cikgu Suzaidi daripada SK Kuala Perlis, kerana beliau ini telah menghasilkan satu channel yang dinamakan Colorian Channel, dan juga beliau telah mentransformasikan bilik-bilik kelas menjadi bilik-bilik khas yang cukup menarik. Jadi terima kasih Cikgu kerana sudi bersama-sama saya dalam program ini. Yang pertamanya, siapakah Cikgu Suzaini ini? Guru besar kah? Tukang kayu kah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cikgu Naruddin, pengarah Pendidikan Negeri Perlis. Alhamdulillah, saya Suzaidi bin Maknoh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Saya mula berkhidmat di SK Kuala Perlis pada tahun 2020. Berkaitan dengan guru ke, tukang ke, itu adalah saya. Guru pun iya, tukang pun iya. Alhamdulillah, itu adalah sinonim dengan diri saya. Daripada dulu-dulu lagi sehingga sekarang, saya suka cuba benda yang baru. Maka macam-macam yang saya buat untuk niat dia adalah untuk ilmu. Jadi sebab itulah saya boleh buat meja sendiri, kerusi sendiri. Ibarat kata tuan tadi adalah tukang, maka guru pun iya, tukang pun iya, insya-Allah tuan. Saya difahamkan cikgu memang anak jati Kuala Perlis. Jadi boleh tak cerita sedikitlah bila kita kembali berkhidmat ke tempat kelahiran kita ini? Okey tuan, bila mana ditanya berkaitan dengan soalan itu, nak jati Kuala Perlis, sebenarnya saya di dua tempat yang berbeza lah. Tapi kedua-duanya di Kuala, satu di Kuala Sanglang dan satu lagi di Kuala Perlis. Dan kehidupan di Kuala ni biasa, semua orang maklum bahawa terkenal dengan laut dan sebagainya. Bila mana saya diamanahkan untuk ditugaskan di SK Kuala Perlis, maka balik tempat asal saya, tempat jati kita, maka satu cabaran lah untuk diri saya sebab sekolah kita sendiri. Dan di mana kita tengok taman kita duk tuang sekolah dulu, kita boleh nampak. Ada tuang sekolah dulu. Alhamdulillah tak ada tuang tuan. Okey, untuk itu satu cabaran untuk diri saya, macam mana saya nak olah sekolah lama saya ni untuk nak jadikan terkenal macam mana dulu-dulu. Kalau untuk makluman tuan, sekolah Kuala Perlis ni dia terkenal dengan sukat lah. Dan saya balik ke situ tahun 2020. Kebetulan pada tahun tersebut kita berlaku satu, kita kata, masalah pada seluruh dunia. Maka kita bergerak dalam keadaan yang slow sikit lah. Tapi saya tengok apa yang perlu saya buat untuk nak naikkan nama SK Kuala Perlis. Jadi salah satu cara adalah saya transformkan kelas-kelas yang sedia ada yang tak digunakan untuk kita jadikan bilik-bilik khas. Dan kita berfikir, kita rancang, kita mesyuarat, kita bincang bagaimana kita nak olah kelas-kelas tersebut menjadi kelas-kelas khas yang agak lain daripada yang sedia ada. Sebab kalau kita tengok di situ, kita tidak menggunakan langsir contoh. Kita menggunakan lampu-lampu seperti mana kedai makan dan sebagainya. Itu semua yang kita rancang dan kita buat tu adalah hasil daripada kreativiti. Dalam istilah kami masa dia buat kerja tu, kita panggil otak seminit. Kadang-kadang kita rancangnya lain, tapi bila kita buat benda tu, tiba-tiba ada sahabat ataupun ada guru yang berkata, cikgu, macam ni lagi cantik cikgu. Kita ikut pendapat dia. Bermakna kita tidak terikat dengan sesuatu peraturan ataupun kita tidak terikat dengan satu konsep. Jadi kita akan buat konsep yang diberi, asalkan benda tu menarik dan bajetnya rendah. Okey, saya nak fokuskan terlebih dahulu kepada Green Screen Studio SK Kuala Perlis ni dan juga Colorian Channel tu sendiri. Kenapa dibuat Green Screen Studio tu dan diwujudkan Colorian Channel itu?
Okey tuan, green screen ataupun di SQ Kuala Lumpur kita namakan dia studio PDPC. Okey. Tujuan utama yang kita wujudkan itu adalah tak lain tak bukanlah, kalau di Perlis ni dia sinonim lah dengan kita, bila mana Tuan Pengarah sendiri Cikgu Naharudin dia menekankan kepada pembaharuan ataupun kita kata teknologi yang terkini untuk PDPC. Okey. Kebetulan pada ketika itu kita berhadapan dengan pandemik COVID. Jadi kita rancang, kita sahut cabaran beliau, cabaran tuan lah. Kita sahut, kita buat sesuatu. Jadi bermula daripada situ kita dah mula bergerak sikit demi sedikit sehingga kita wujudkan satu studio yang agak low cost, tetapi kualiti dia alhamdulillah. Jadi daripada situ kita mula mengorak langkah dan akhirnya kita wujudkan satu channel, nama dia Kolarian Channel. Bermakna segala video berkaitan dengan PDPC kita akan bergerak di channel tersebut. Ya, di YouTube lah tuan. Okey, impaknya kepada guru-guru dan juga kepada para pelajar. Okey tuan, bila ditanya berkaitan dengan impak apa yang kita buat studio PDPC kita, pertama sekali adalah memberi peluang kepada guru-guru yang mana sebelum ini tak pernah langsung menggunakan kaedah-kaedah yang semacam tu. Tapi bila kita wujudkan green screen ataupun studio PDPC kita, maka kita mewajibkan semua orang guru mesti merakam paling minimal 5 minit seorang, termasuk saya sendirilah. Tetapi kita buat dalam konsep beransur-ansur ataupun kita penggiliran. Jadi kita buka ruang. Jadi mau tak mau guru tersebut dia kena beranikan diri untuk berhadapan dengan keadaan situasi macam tu. Dan ada juga yang bunyi kata susahlah macam ni sebab semua bila berhadapan dengan green screen ni nampak mudah, tapi sebenarnya satu benda yang susah. Sebab kita bercakap, orang semua memerhatikan kita dan kita tidak berdepan dengan audien. Jadi satu benda yang susah, tetapi alhamdulillah kita guna kaedah yang paling minimum ataupun paling mudah untuk guru merakam PDPC mereka. Iaitu kita buat secara 3 peringkat. Okey. 3 peringkat. Pertama, dia bercakap, dia perkenalkan diri dia dan tajuk apa yang dia nak sampaikan. Yang kedua, rakaman daripada bahan yang disediakan, sama ada dalam bentuk PowerPoint atau bahan-bahan nyanyian lagu dan sebagainya. Dan yang ketiga, penutup. Simple. Dan masa yang kita ambil untuk hasilkan benda tu lebih kurang 5 minit untuk dia rakam, untuk dia cerita tajuk-tajuk yang berkaitan dengan bidang dia. Jadi impak dia kepada guru-guru adalah guru-guru lebih berani, lebih berani berdepan dengan teknologi yang terkini. Dan yang keduanya, sekarang ni dah wujud di kalangan guru-guru kita yang dah pandai menghasilkan video sendiri berdasarkan apa yang kita buat. Itu satu perkembangan yang besar lah, alhamdulillah. Dan untuk anak-anak murid kita pula adalah mereka lebih suka disebabkan oleh apa yang kita sediakan, dia tidak makan masa yang lama. Sebab biasa tuan, kalau kita berhadapan dengan video PDPC ataupun video education ni, dia lebih kepada konten yang terlalu panjang. Jadi bila kita buat dalam masa yang singkat, budak akan tengok sentiasa berulang. Jadi impak dia kepada budak-budak, anak-anak ni dia suka tengok apa yang, bahkan video tu sendiri daripada guru dia sendiri, dan dia lebih suka tengok daripada guru dia buat daripada orang lain. Okey. Kalau saya boleh tahu, berapakah kos untuk menghasilkan satu studio green screen yang telah boleh berfungsi sebagai support system kepada PDPR kita ni melalui kita katakan Kolarian Channel ini? Sebab selalunya bila kita sebut nak membina studio ni, orang akan sentiasa bertanyakan tentang kos. Silakan. Okey tuan. Bila berkaitan dengan kos, alhamdulillah untuk makluman tuan, sehingga hari ini kita punya studio Kolarian Channel ni kita telah dilawati oleh sekolah-sekolah di negeri Perlis. Sebanyak 31 buah sekolah. 31 buah sekolah. Hampir 1/3 daripada dan sekolah insyaAllah di besok pun ada satu sekolah lagi. Satu sekolah lagi akan lawat dan berkongsi dengan kita. Dan untuk kos berkaitan dengan kos yang tuan tanya tadi tu, kos yang kita dah buat lebih kurang dalam 1,500
itu peralatan-peralatan asas. Tak termasuk dengan sos kamera yang kita sediakan lah. Untuk kamera kita guna biasa, kita guna handphone sahaja. Kita jadikan dia sebagai sos untuk rakaman lah. Jadi kos yang paling minimum lebih kurang dalam 1,500 dan 1,600 lah. Dan kita ada sediakan satu dia panggil manual untuk penyediaan green screen ataupun studio PDPC yang low cost. Dan di situ kita ada sertakan link di mana nak dapatkan kain, di mana nak dapatkan tripod dan sebagainya. Jadi kita sediakan di situ. Jadi mana-mana rakan-rakan yang nak benda tu nanti kita kongsikan untuk dia tengok di mana dia nak cari benda-benda macam ni dan kos dia kita sertakan sekali lah insya-Allah tuan. Okey, tidak kedekut ilmu. Itulah yang saya boleh katakan dengan GB hebat ni. Dia telah berkongsi peralatan di mana nak dapat berserta dengan kos supaya kita di Negeri Perlis ni juga boleh bina green screen studio yang boleh berfungsi seperti mana Colorian Channel ni. Okey, jadi kita berhenti rehat sekejap untuk kita lihat video Cikgu Suzaidi dan SK Kuala Perlis beliau. Kita rehat sebentar. Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapah dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Edry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Okey, Cikgu Suzaidi, selamat bertemu kembali. Kalau tadi kita bersembang lah tentang Green Studio, yang sesi yang kedua ni kita nak bersembang tentang bilik-bilik khas yang telah Cikgu Suzaidi wujudkan. Soalan saya simple ya, kenapa susah-susah sangat nak wujudkan bilik-bilik khas ini? Okey tuan, alhamdulillah bila mana saya berada di SK Kuala Perlis,
kita tengok ada bilik-bilik yang kosong tidak digunakan. Jadi bila kita tengok benda-benda macam tu, jadi kita rancang sesuatu untuk kita jadikan dia bilik-bilik khas. Tetapi benda yang kita buat ni bukanlah bergerak secara solo, kita bergerak secara tim. Kita wujudkan dalam bentuk panitia. Peringkat awalnya kita buat gotong royong sehingga ke hari ini masih lagi berjalan benda tu untuk kita sediakan, dan kita target bukan sekadar bilik-bilik tersebut, sebenarnya adalah untuk semua kelas tuan. Untuk semua kelas kita nak jadikan kelas seperti itu, tak lain tak bukan adalah untuk menarik perhatian anak-anak hadir ke sekolah. Itu yang pertama niat kita. Sebab kita beranggapan bila kelasnya cantik, bila kelasnya kondusif, dia akan lebih suka hadir ke sekolah. Bila anak-anak suka hadir ke sekolah, maka insya-Allah mereka akan dapat sesuatu. Itu untuk anak-anak. Untuk guru-guru adalah bila mana kita sediakan benda-benda macam tu, mana guru termotivasi sendiri. Insya-Allah. Confirm. Saya berani garanti sebab yang kita dah buat dah benda ni. Alhamdulillah bila kita dah mula bergerak, hari ni masih ada guru yang meredesignkan kelas mereka sendiri. Kita akan bantu tuan. Jadi secara tak langsung dia akan berjangkit untuk ke kelas-kelas yang lain. Jadi guru termotivasi sendiri untuk nak menghasilkan sesuatu yang menarik. Kemudian akhir sekali bila dah kelas dah cantik, bila semua keadaan dah kondusif, mana mungkin pendekatan ataupun kaedah PDPC itu secara lama. Okey. Itu niat kita. Kita target yang tu sebenarnya. Tapi kita terpaksa pergi jauh. Sebab kita nak menarik motivasi itu bukan satu benda yang mudah. Kita menyediakan dulu kemudahan sebelum mereka berubah. Ya tuan. Kita menyediakan benda-benda itu semua. Kemudian kita minta mereka berubah. Tapi bagaimana? InsyaAllah bila mana keadaan tu dah clear, dah elok, dah apa, tak mungkin guru akan mengajar sambil lewat ataupun mengajar begitu saja, sebab benda dah ada semua. Dia nak apa? Dia nak kita kata secara tak langsung dia nak keadaan dia nak mengajar dalam bentuk santai. Ada tempat. Dia nak mengajar dalam bentuk yang dalam bentuk panggung wayang. Kita pun ada tempat tuan. Bahan bantu mengajar juga disediakan. Dia sediakan di situ. Jadi semuanya ada di situ. Jadi dan benda yang kita buat ni kita base kepada bahan kita semula tuan. Contoh kerusi, meja dan sebagainya kita guna balik. Kita redesignkan benda tu dan jadikan satu benda yang digunakan semula. Contoh macam kerusi tayar tuan. Jadi itulah niat kita. Tujuan dia untuk murid dan juga untuk guru. Dan akhir sekali adalah pendekatan ataupun cara kaedah guru menyampaikan. Dan semua benda-benda ni semua memerlukan pengorbanan semua pihak tuan. InsyaAllah. Berapa bilik yang telah diredesignkan? Kalau boleh cerita sikit dekat kita. Konsep-konsep bilik ini. Okey tuan. Konsep yang kita sediakan biasanya kita tak tetapkan konsep apa yang perlu dibuat. Kita lebih kepada kita peringkat awal tu kita buat dulu, kemudian kita panggil mengikut panitia, kita tanya panitia konsep apa yang dia nak. Dia kata macam ni konsep gini. Kita cuba olahkan balik sebab kadang-kadang apa yang diminta, apa yang diberi pandangan tu tak boleh nak dibuat. Jadi kita tak tolak. Kita ubah suai supaya benda tu mudah untuk dilaksanakan dan mudah untuk dibuat. Jadi kalau kita tengok konsep, pelbagai konsep. Contoh bilik pendidikan Islam bahasa Arab. Dia lebih kepada konsep kios. Kios dia dalam tu dia ada kios. Di setiap kios tu dia ada bahan-bahan PDP. Bermakna contoh bahan berkaitan dengan buah-buahan, sayur-sayuran dia ada di kios tersebut. Kemudian kios kedua dia ada berkaitan dengan nombor dan sebagainya, dia ada bahan tersebut. Itu bilik pendidikan Islam. Kemudian bilik The Garage, contoh The Garage. Bila bilik The Garage ni dia lebih kepada inovasi. Jadi kita sediakan bahan-bahan dalam tu berbentuk inovasi. Contoh basikal yang tak digunakan, kita ubah suai menjadi satu benda yang bernilai. Itu dia tuan. Jadi kita buat konsep ni base kepada keputusan panitia masing-masing lah. Jadi ada panitia yang nak buat berbentuk secara pembelajaran santai. Dia tak nak meja. Ada yang ada meja tetapi mejanya berbentuk bawah. Ada yang mejanya berbentuk tinggi. Macam-macam kaedah yang kita gunakan dan pelbagai. Setiap bilik tidak sama. Sekarang ni kita dah wujud
bilik pendidikan Islam bahasa Arab. Kemudian kita wujud bilik sejarah. Kita dah ada sanggar bahasa. Itu untuk bahasa. Itu untuk bahasa. Okey. Kemudian kita ada kios kira-kira. Untuk matematik. Itu matematik. Kita redesignkan nama juga tuan. Kita tak mau matematik ni daripada dulu untuk sebut matematik. Kita ubah sikit. Jadi kita namakan dia kios matematik kios kira-kira. Kemudian kita ada The Garage, bilik inovasi, dan kita yang akhir sekali yang kita buat adalah The Garage Band. Itu adalah muzik. Bilik muzik. Dia muzik, tapi kita tak namakan bilik muzik. Kita nama The Garage Band. Dan yang dah dirasmikan baru-baru ni tuan, kita namakan dia Supersonic. Itu adalah saya bilik nak pemulihan. bertanya sikit tentang bilik Supersonic ni. Kenapa disediakan game kepada para pelajar dalam bilik pemulihan ini? Tidakkah ianya akan fokus pelajar untuk belajar itu lari kepada nak main game saja? Okey tuan, setiap anak-anak yang berada di bilik Supersonic. Okey, untuk makluman, bilik Supersonic adalah bilik pemulihan. Okey, kita redesignkan semula bilik tersebut supaya dia lebih kondusif, lebih menarik dan sebagainya lah. Jadi kenapa kita wujudkan the blue box? Bilik biru. Di dalam bilik tersebut kita ada satu permainan game yang budak-budak suka. Jadi itu adalah token untuk anak-anak ini guna. Bila dia dapat sesuatu, maksudnya cikgu yang mengajar tersebut memberi tugasan. Contoh, dia boleh baca suku kata. 10 suku kata dia boleh baca dengan lancar semua. Okey, dia boleh main game di situ. Jadi, kenapa game? Kenapa tak benda lain? Ada juga benda lain. Tetapi game ni sebenarnya nampak macam orang tengok macam negatif, tapi dia melatih psikomotor tuan. Anak-anak ini dia main game di psikomotor. Kemudian dia akan relate dengan kita punya minda untuk nak contoh dia ada game yang perlu dia mengelak dan sebagainya. Jadi dia kadang-kadang tu badan sekali tu. Dia bergerak sebab kita dah test pada cikgu. Bukan pada murid-murid. Bermaksudnya setelah mereka mendapat sesuatu barulah dibenarkan. Tuan. Itu sebagai reward kepada kejayaan mereka. Terbaik cikgu. InsyaAllah. Terbaik, idea yang cukup baik. Okey cikgu, saya nak bertanya juga macam mana respon orang Perlis ni, cikgu-cikgu Perlis, guru besar negeri Perlis ni, ada yang main melawat ke ataupun ada yang jemput cikgu untuk mentransformasi ruang di tempat mereka juga? Alhamdulillah tuan, bila mana saya cuba olah di SK Kuala Perlis, bukanlah bermaksud benda ni daripada diri saya sendiri. Kita berkongsi sebenarnya. Saya sebutkan tadi, kadang-kadang idea kita begini, tetapi ada idea daripada kalangan PK, daripada kalangan guru. Cikgu, kalau macam ni lagi cantik, kita pakai yang tu. Sebab kita tak semestinya pendapat kita tu yang terbaik. Jadi kita akan terima. Saya tak pernah tolak tuan. Kita akan olah semula. Kita kadang ada yang kita gabungkan, jadikan hasilnya begitu. Jadi kita tak terikat dengan satu-satu pendapat. Kita akan terima saja apa saja pendapat, asalkan dia itu boleh menghasilkan sesuatu. Maka ada juga kawan-kawan yang di kalangan guru besar yang telefon tanya macam mana nak buat macam ni. Ada juga yang minta tolong, mai tengok, kita pun pergi tengok, kita tunjuk ini buat macam ni, ini buat macam ni kan. Jadi secara tak langsung itu adalah perkongsian saya dengan mereka, dan saya tak lokek bab tu. InsyaAllah panggillah bila-bila masa, telefonlah bila-bila masa, InsyaAllah saya akan respon. Jadi saya tak ada masalah bahagian tu, sebab pada saya itu adalah satu perkongsian ilmu yang mana kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang Allah Ta'ala akan angkat. Wallahu a'lam. Okey cikgu, soalan yang terakhir saya, dalam tempoh 2 tahun lagi, bagaimanakah saya boleh membayangkan rupa SK Kuala Perlis ini? Okey tuan, bila tuan tanya berkaitan dengan 2 tahun akan datang, bagaimana rupa SK Kuala Perlis, saya beranggapan bahawa kita punya planning tu jauh sebenarnya tuan. Tapi bila tuan tanya, saya rasa macam nak jawab tak jawab soalan ni. tapi sebenarnya kita punya target besar. Boleh saya nak sebut di sini, tapi orang mungkin nak betul ke boleh buat dan sebagainya. Orang tak yakin. Orang tak yakin sebab benda ni tak pernah berlaku. Sebab kalau kita tengok di Malaysia dah wujud
tourism, hospital tourism kan. Jadi why not kita buat school punya tourism punya. Sebab Kuala Perlis tu sendiri adalah bandar yang ramai orang hadir untuk ke Langkawi. Pasal apa kita tak boleh buat? Mungkin kita akan buat sebelum nak ke Langkawi mesti melawat SK Kuala Perlis dulu. Itu kita punya target kan. Sebab tu kalau kita tengok kita dah mula bergerak sikit demi sedikit sebab kita punya target tu benda tu jauh, lambat lagi. Bukan lambat macam mana, maksudnya kita nak buat tu dia panjang makan masa. Tapi kita dah bergerak ke arah itu. Dan kita punya hasrat target kita begitulah. Kita nak jadikan SK Kuala Perlis ni dia terkenal. Dia terkenal dari segi apa saja benda-benda yang teknologi dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya dia nak ke dia nak ke Langkawi, dia mesti singgah SK Kuala Perlis. Itu kita punya target untuk 2 tahun akan datang. Jadi mungkin kita akan redesign banyak benda lagi insya-Allah kan. Okey, last question. Cepu mas sikit. Ya. Ni duk bertukang sana, bertukang sini ni bila yang cikgu mengajak ya? PDPR ni dapat dijalankan ke dengan baik? Alhamdulillah tuan. Soalan tersebut insya-Allah kita boleh jawab. Jadi sebenarnya benda yang kita buat ni kita buat secara gotong royong. Jadi kita tidak memaksa, kena buat ni. Tak. Bermakna kita buka untuk kawan-kawan tolong. Siapa ada kelas on. Tinggalkan, jangan duk buat kerja ni. Tapi utamakan yang tu dulu. Sebab itu adalah keutamaan. Yang ni besok boleh lagi, lusa boleh lagi, tak ada masalah. Dia tak ada had masa yang tertentu. Lagipun ada green studio untuk menampung PDPR tersebut. Sebab kita sekarang ni kita dah ada 60 bahan, 60 video untuk kita tampung pembelajaran anak-anak kita. Jadi tak ada masalah itu tuan, insya-Allah. Benda tu berlaku serentak. Yang mana ada kelas, yang mana untuk jalankan PDPC untuk PDPR silakan. Dia masa dia free, dia lapang, dia tolong, dia buat sesuatu. Insya-Allah. Okey Cikgu Suzaidi, terima kasih Cikgu kerana sudi datang untuk berkongsi idea, berkongsi kita katakan motivasi yang dibuat dengan begitu cantik, bagaimana untuk merubah ataupun kita katakan redesign content dan approach ini, diredesignkan dulu space ataupun ruang-ruang yang ada itu. Satu pendekatan yang saya rasa cukup hebat dan dibuat dengan menggunakan kaedah gotong royong. Dan bila gotong royong ini pastinya menjimatkan kos yang dikeluarkan. Jadi terima kasih lagi sekali cikgu. Saya mendoakan supaya harapan Kuala Perlis ini menjadi satu daya tarikan untuk para pelancong yang hadir ke Kuala Perlis akan menjadi kenyataan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.